TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram khususan litulab wal muallimin wa syukran aidan li idaatil Didik TV wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid ila barnamij Tariq ilan Najah STAM. Ishrid kaifa halukum jami'an? Udu'ukum sihata wal afiyah. Allah yuftah alaikum. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita nak mulakan kelas kita pada hari ini, jom sama-sama kita tepati SOP, kita pakai face mask, kita cuci tangan kita dan kita kekalkan penjarakan fizikal kita. Baik, sebelum kita nak mulakan pembelajaran kita pada hari ini, jom kita saksikan profil guru kita. Marhaba, di studio hari ini kita bersama dengan Ustaz Nasim. Kaifa haluka Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Ustaz min ayul madrasah Ustaz? Ana min Ma'had Al-Ummah Cemor, Perak. Oh, Cemor. Datang daripada Perak. Baik Ustaz. Ustaz dulu pengalaman dalam bidang pembelajaran ni dalam berapa tahun? Secara peribadi saya sebelum ni pernah belajar di Ma'had Al-Ummah tu. Memang saya alumni dari dulu. Dulu memang alumni dari sana. Kemudian sambung belajar ke Indonesia. Baik. Pondok Moden Darussalam Gontor. Jauh sana Ustaz. Baik Ustaz, sebelum kita nak mula kelas kita Ustaz, jom Ustaz kita SOP dulu. Baik. Ustaz jemput pakai hand sanitizer. Okey. Ustaz boleh tekan. Alright, saya pula lepas kita dah pakai hand sanitizer ni, barulah kita boleh buka face mask kita Ustaz. Nak tengok juga muka Ustaz yang handsome tu. Okey, macam Hindustan. Masya-Allah. Baik Ustaz. Dalam masa yang sama, walaupun kita dah buka face mask, kita tetap mengekalkan penjarakan fizikal kita Ustaz ya. Ustaz dulu belajar di Gontor Ustaz ya? Ya, Gontor. Pondok Moden Darussalam Gontor, Indonesia, Jawa Timur. Indonesia. Dan sempat mengajar di sana juga. Lepas selesai belajar di sana sampai kelas 6, menengah lah, maknanya kalau sini seperti STAM lah. Kemudian alhamdulillah terpilih untuk khidmat di sana. Khidmat di sana. Saya mengajar di sana dalam 6 tahun. 6 tahun. Di Gontor, alhamdulillah. Juga selesai degree lah, sarjana muda dalam bidang usuluddin. Masya-Allah. Dan Ustaz, hari ini kita subjek Nahu Ustaz. Naam Ustaz. Apa pandangan Ustaz tentang subjek Nahu ni? Sebenarnya Nahu ni belajar apa sebenarnya Ustaz? Allah. Silakan. Baik, jadi Nahu dan Sorof ni secara umum Nahu Sorof ni adalah dua subjek yang berbeza. Walaupun berbeza, tetapi dia tak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lain. Sebab Nahu dia kalau secara definisi Nahu ni dia mempelajari tentang kaedah untuk mengetahui hukum akhir kalimat ataupun dasar kalimat itu, maksudnya sama ada kalimat ni mufrad ke ataupun murakkab ke, susunan susunan ataupun nak mengetahui baris dan sebagainya lah. Itu. Manakala sorof ialah ilmu untuk mengetahui asal kalimat ini, satu kalimat, bentuk kalimat awal ni berkembangnya kepada berbagai kalimat. Berkembang kepada berbagai kalimat. Kalau kita dalam bahasa Melayu ni Ustaz, mungkin kita boleh kata macam tata bahasa dan sebagainya. Baik Ustaz, kita ada pandangan daripada pelajar tentang subjek kita ni, adakah ia mudah ke, susah ke? Jom kita saksikan. Baik, insya-Allah. محمد زاري بن زيدي طالب للشهادة الدينية العالية الماليزية بمعهد الأمة Cemor Perak. درس النحو والصرف هي مادة صعبة لي، بل لازم علي أن أجتهد بجهد واجتهاد لأن عندي لا شيء مستحيلا لتحصيلها.
fa'lam idza kunta ta'taqid fa innaka tastati' bitta'kid yumkinuka dhalik. Jika kau fikirkan kau boleh, kau pasti boleh melakukannya. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اسمي يا هميرة بنت محمد مخيري. أنا من مدرسة معهد الأمة. مادة النحو والصرف هي المادة المفضلة عندي، لأن بالنسبة لي هذه المادة هي سهلة للحصول على درجات ممتازة إذا نتقن على الطريقة إجابة الأسئلة الصحيحة. بجانب ذلك لا بد لنا أن نلخص كل موضوع ثم نتم جميع التدريبات. أسأل الله يسهل لنا في إجابة الأسئلة في هذا الامتحان السام، ووفقنا الله جميعا بنجاح العظيم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالب للشهادة الدينية العالية الماليزية سنة 2020. أدعو الله أن يسهل جميع أمورنا خصوصا في هذا الامتحان السام. أيها الأصدقاء، هيا نجتهد بكل جهدنا في هذه المادة النحو والصرف، لأن هذه المادة تحتاج فهما دقيقا وحفظا جيدا وتدريبا كافيا. وأخيرا من جاد وجد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا طريق إلى النجاح STAM 2020. أستاذ عندي سؤال، هل هذا المادة سهلة أو صعبة أستاذ؟ طيب بالتأكيد هذه المادة إن شاء الله أحيانا صعبة وأحيانا سهلة إن شاء الله. Depend kepada murid atau depend pada anak ya. Anak-anak ni insya-Allah saya secara peribadi saya melihat anak-anak ini jika dia ada basic bahasa yang dia terus menerus daripada KBD KBD ataupun dia pernah ambil idadi dan sanawi, dia kalau continue terus sehingga kepada STAM, saya fikir nothing is impossible. Saya ingat dia boleh dapat insya-Allah. Sebab dia dah ada basic. Tapi kalau dia langsung ambil STAM tanpa ada basicnya, agak payah sikit. Terkejut lah Ustaz. Terkejut sikit. Tapi saya tengok anak-anak murid Ustaz tadi semuanya petah berbahasa Arab. Dan pada hari ini juga kita ada murid-murid yang akan bersama dengan kita. Dan saya rasakan ini semua anak-anak Arab ni. Okey, siapa di talian dah bersedia ke? Bersama dengan murid-murid kita daripada Mat Umar Cemor saya. Murid-murid kita ya. Ada yang tak saya gabung beberapa sekolah. Beberapa sekolah. Okey, antaranya daripada sekolah Mat Cemor dan ada juga daripada Sarjana. Sarjana. Oh, ini sekolah saya Ustaz. Okey, boleh tak saya nak anda semua kenalkan nama dan sebut nama sekolah. Okey, silakan Masyitah. Masyitah dulu. Buka mikrofonnya. Okey, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sailat binti Mustafa Kamal. Bahasa Arab. Bilughatul Arabiyyah. Tafadhal. Ismi Zainab binti Mustafa Kamal. Ana talibah di Madrasah Ma'had Al-Yayawiyah Badalnya Perak. Masya-Allah. Indana tsani fi Hidayah. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Hidayah binti Muhammad Sabri. Ana min Madrasah As-Sanawiyah Adiniyah Jelutong Taiping Perak. Masya Allah dah baca DJI Kim dah Ustaz ya. Wa kaman indana Izaan. Fadhal. Ma bishagal mic. Suara. Okey, boleh. Baadin fi Nurul Anisah. Anisah. Sementara nak tunggu mikrofon Izaan ni. Anisah dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nurul Anisa binti Said. Ana min Madrasah Ma'had Al-Ummah. Masya-Allah. Badin Abdul Qadir. Mas Muka. Ismi Muhammad Salahuddin bin Jamhari. Ana min Madrasah Sarjana. Oh, Masya Allah. Ini kira super junior saya lah Ustaz ya. Tapi ni budak pandai Ustaz. Budak pandai. Okey, dan fil akhir. Okey, silakan. Yang terakhir, adik yang bertudung hitam. Namanya Ahmad Tarmizi kalau dekat atas skrin ni. Mas Muki.
Naura. Assalamualaikum. Ismi Naura Hazia. Minal Naura. Madrasah Sanawiyah Raja Dr. Nazrin Shah. Masya Allah. Are you ready untuk kelas hari ini? Ready Okey, kalau ready kita bertenang dulu sekejap Ustaz. Kita berehat seketika. Okey, para penonton, murid-murid sekalian, kita akan belajar subjek Nahu dan Shorof selepas ini. Kita berehat seketika. Road to Success. STAM Ishrin. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Antum ma'ana tariq ila najah STAM Ishrin. Okey, hari ini subjek kita Nahu dan Shorof. Tadi mikrofon dah okey ke Izzan? Boleh kenalkan diri sikit? Tak dengar juga. Try sekali lagi. Boleh tak? Tak dengar juga suaranya. Baik, tak apa. Nanti kita berkenalan selepas ini Izzan. Okey, baik Ustaz. Saya suka subjek Nahu dan Shorof sebab inilah kunci dalam kita mempelajari kitab-kitab Arab yang lain. Kalau Nahu kita tak boleh kuasai, mana mungkin kita nak kuasai subjek yang lain Ustaz kan? Baik, tanpa melengahkan masa lagi, jom Ustaz kita mulakan kelas kita. Silakan. Jazakallah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. InsyaAllah kita mula dengan subjek Nahu kita, Nahu dan Shorof kita ni. InsyaAllah kita lihat subjek Nahu Shorof ni dalam nombor dia adalah S106 palang 11 untuk kertas 1. Kemudian untuk kertas 2 S106 palang 21. Ini nombor dia lah Baik. Sebelum kita mempelajari Nahu secara terperinci ataupun teknik dan sebagainya, saya ingin berkongsilah dengan Dai Aiman dan juga saudara-saudara semua yang di luar sana semua, insya-Allah beberapa tips untuk mudah menguasai Nahu dan Shorof, insya-Allah. Baik. Kita lihat pertama sekali anak-anak di luar sana perlu ada yang namanya usaha. Usaha di sini perlu ada usaha yang kuat. Apa usaha dia dalam menguasai Nahu ni? Pertama sekali perlu dia hafalkan takrif, definisi. Bagi setiap bab, setiap tajuk yang dia belajar dalam kitab Nahu ini, bagi kitab Nahu dia ada dua kitab. Memang berat nak belajar ni. Betul. Bukunya tebal. Kalau dua buku kalau tebal gabung jadilah macam mana? Dah macam satu gunung dah tu Dia minta pertama sekali pelajar wajib hafal takrif. Lazim kena hafal. Dia stam ni kalau tak mau hafal, saya fikir susah nak ambil stam. Dia kena hafal takrif bagi setiap tajuk. Yang kedua, pastikan hafal juga selain takrif bahagian-bahagian, pecahan-pecahan dia. Kalau dalam bahasa Arab kita sebut anwa' wal aqsam. Aqsam wal anwa' itu pecahan-pecahan atau bahagian dia. Sebab ini aras yang mudah yang untuk nak hafal. Kemudian yang seterusnya adalah buat rangkuman. Anak-anak kita ni kadang suruh buat rangkuman ni berat. Dia tak tahu apa yang nak dirangkum, dia tak tahu. Dia tak tahu nak rangkum apa benda kan. Apa dia belajar pun tak tahu kadang. Sebab dia tengok buku dah tebal tu dah pening kepala dah dia kan. Jadi pertama sekali supaya buku yang tebal ni jadi tipis, buat rangkuman. Sinopsis boleh kata Ustaz. Kena buat begitu. Kalau kita just andalkan kepada kitab yang tebal, dua buku, kemudian ditambah dengan Shorof satu buku yang tebal itu. Allah. Pensan. Jadi nak tak nak kena usaha yang kuat, iaitu buat rangkuman. Rangkuman, okay? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, buat peta minda. Setelah kita buat rangkuman ni masih global, masih umum ni. Satu lagi yang lebih nipis, lebih detail lagi adalah buat peta minda. Ini yang saya buat. Orang perempuan suka ni Ustaz. Perempuan suka. Bunga-bunga lah. Memang dia suka buat bunga-bunga macam-macam. Kalau lelaki pun suka juga sekarang berbunga-bunga, suka. Ayat berbunga pun ada juga. Ayat berbunga. Baik. Kemudian yang terakhir memperbanyak latih tubi. Ini pun penting. Latih tubi ni sangat penting. Sebab dia tadqiq. Tadqiq ni maknanya menguatkan apa yang dia hafal
apa yang dia memahami, apa yang dia buat rangkuman itu, tadqiq dia tu ataupun penguasaan dia betul tak betul dia hafal dengan latih tubi. Maknanya datang je soalan apa-apa Ustaz, dah pernah jumpa dah ni. Betul, latih tubi itu penting. Baik, insya-Allah. Baik, Ya. Ustaz. Ini usaha yang kuat ya. Yang seterusnya kita lihat pepatah qaulul hukama. Ataupun pepatah Arab katakan apa? Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha. Inna as-safinata la tajri 'ala al-yabas. Kamu mengharapkan keselamatan ataupun kejayaan. Ya. Namun engkau tak menempuh jalan-jalan untuk selamat atau untuk mendapat kejayaan. Sesungguhnya kapal itu tak mungkin berlayar di atas daratan. Mafhum daripada ini apa? Kalau kita nak mengharapkan dalam stam ini mumtaz. Ataupun jiddan dan sebagainya, tapi kita tak tempuh jalan-jalan dia. Kita tak tempuh jalan-jalan yang saya sebut sebelum tadi kan. Usaha kena ada, antaranya hafalan, buat rangkuman, memahami, latih tubi. Tak buat. Ingatlah, kapal tak pernah berlayar atas daratan. Tiba-tiba nak mumtaz. Tak boleh lah. Jangan berharap begitulah. Maksudnya angan-angan kosong. Angan-angan kosong. Baik. Okey, insya-Allah. Baik, seterusnya setelah kita berusaha tadi, itu jelaslah doa. Dalam doa ini pun kita kena ingat, bukan berdoa untuk diri sendiri je. Kadang kita berdoa untuk diri sendiri je. Ingat, setelah kita berdoa untuk diri sendiri atau berdoa sebanyak-banyaknya apa saja kita minta kepada Allah, jangan lupa minta doa dengan orang. Ini penting. Dengan mak bapak, guru-guru, kawan-kawan, terutamanya dengan ibu bapa dan juga cikgu-cikgu atau guru-guru. Ini Cikgu-cikgu ni yang penting kan. Penting, guru-guru ni sangat penting. Kadang-kadang dia banyak guru yang kadang-kadang dia tak minta doa. Jadi guru ni memang mendoakan, tak perlu minta pun. Tapi bila kita minta secara spesialis, secara direct gini, guru ni dia akan selipkan nama pelajar ini ketika dia berdoa kepada Allah. Ini hebatnya tu. Kemudian yang terakhir adalah mendoakan. Ini pun penting. Kita berdoa untuk diri sendiri, tak pernah mendoakan orang lain. Ini mendoakan. Nak tanya Anissa ni. Anissa ada tak mendoakan sahabat-sahabat kamu ni dalam sekolah ni? Ada tak? Tanya. Adakah kamu berdoa untuk diri sendiri atau pernah kamu mendoakan untuk orang lain atau tidak? Anissa, cuba jawab Anissa. Kita tanya Hidayah. Hidayah ada tak mendoakan orang lain? Ada, selalu doa. Ya, siapa tu? Selalu doa. Semua kawan. Ya, doakan saya tak? Selalu. Okey, jadi bagus Ustaz ya. Maknanya kita bukan setakat berdoa untuk di sini, doakan kawan-kawan juga. Betul. Okey Ustaz. Baik. Jadi doakan kepada kawan-kawan ya, kepada cikgu-cikgu, ibu bapa. Ini doa, 3 jenis doa ini insya-Allah Allah akan jadikan wasilah untuk Allah kabulkan ya. Baik. Seterusnya dalam pepatah Arab lagi dikatakan bahawa manjadda wajada. Jadi usaha ini adalah manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Jadi siapa yang bersungguh-sungguh hafalan, bersungguh-sungguh membuat rangkuman, bersungguh-sungguh memahami, bersungguh-sungguh membuat latih tubi, bersungguh-sungguh dalam berdoa juga, maka insya-Allah Allah pasti bagi. Ini janji Allah. Walaupun kadang-kadang dia hafal tu tak dapat-dapat kadang-kadang kan. Ya, ada juga. Tapi at the end tu Allah bagi juga. Allah bagi juga sebab doa tadi tu. Barangkali doa orang lain yang kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan usaha dia tu Ustaz. Okey. InsyaAllah. Seterusnya kita lihat format instrumen peperiksaan STAM bermula tahun 2020 bagi subjek Nahwu dan Sorafnya, terutama Nahwu dan Soraf kita lihat. Baik, sukatan pelajaran dia. Berapa tajuk? Ada berapa tajuk sebenarnya? Buku yang saya sebut tadi 2 buku ya. 2 buku tebal tu untuk Nahwu, 1 buku untuk Soraf. Sebenarnya cakupan dia berapa semua? Jumlahnya kita lihat untuk Nahwu dia ada 11 tajuk. Ada 11 tajuk. Kemudian untuk Soraf hanya 4 tajuk. Jadi jangan kita terkejut tengok buku. Kalau tengok buku tebal memang kita dah down dah. Betul. Dah orang kata apa, give up lah. Okay? Jadi kita tengok berapa yang dipelajari itu. Berapa bab yang dipelajari daripada buku setebal itu, hanya dipelajari adalah 11 tajuk sahaja. Atau 11 bab. Dah lega sikit tu. Lega lah tu kan. Jadi kita kena keluarkan. Kemudian yang kedua, Soraf. Hanya 4 tajuk. Okay, baik. Kemudian,
Nahu dan soraf mempunyai 2 kertas. Jadi dalam subjek STAM yang ada 10 subjek ini, ya, ada subjek yang 2 kertas, ada subjek yang 1 kertas sahaja. Kenapa satu subjek, ada sebahagian subjek tu satu kertas? Kerana mungkin ada kerja khusus ataupun ujian lisan. Tapi kalau untuk Nahu Sorof, dia tak ada kerja khusus. Dia tak ada ujian lisan? Tak ada ujian lisan. Maka 2 kertas. Baik. Kertas 1, kertas 2. Mewakili 100 markah kedua-dua ni. Ya. Okey. Jadi kertas 1 adalah objektif. Maknanya pilihan lah. Ya? Pilih A, B, C, D. Kalau bahasa Melayunya. Ataupun kalau dalam bahasa Arabnya, alif, ba, jim, dal. Berapa soalan Nahu dalam untuk kertas 1 ni? 25 soalan. Nahu dan Sorof 15 soalan. Jadi berapa jumlahnya? 25 tambah 15? Ada hanya 40 soalan. 40 soalan untuk kertas kertas 1. Masa yang diperuntukkan adalah sejam 15 minit. Sejam 15 minit. Jadi kena jawab semua ni, ya. Kemudian yang kedua, kertas 2 adalah subjektif. Maknanya dia bukan pilihan. Subjektif. Yang mana kita sebut dengan nombor kertasnya adalah S106 palang 21. Baik. Adapun cakupan soalan Nahu dan Sorof, Nahu 3 soalan dan Sorof hanya 2 soalan. Berbeza dengan tahun sebelum ni. Kalau tahun sebelum ini, Nahu ada 4 soalan. Sorof 1 je? 4. Sorof 3. Sorof 3. Sorof 3. Jadi berapa semua? 4 tambah 3, 7. 7, tapi sama, jawab 5. Jawab 5. Jawab 5. Maknanya pelajar akan pilih mana yang dia rasa lebih mudah bagi dia. Tapi beza tahun ni, Ustaz? Beza tahun ni, dia tak ada pilihan. Kena jawab semua? Tak nak kena jawab semua. Alamak, tak boleh nak sport-sport lah, Ustaz. Tak boleh. Dulu waktu zaman saya sport je. Sport. Pernah ambil STAM juga kan? Macam tu, Gaya Aiman. Tapi sekarang ni tak boleh sport, Ustaz. Dah semua kena jawab. Wajib jawab semua. Wajib jawab semua soalan. Tak ada option. Tak ada option. Tak ada pilihan. Jadi nak tak nak, senang ke, tak senang ke. Jadi wajib jawab semua. Okey, baik. Ini masa untuk kertas 2, masa yang diperuntukkan adalah 2 jam 30 minit. Okey, insya-Allah. Baik, seterusnya pemarkahan. Kita lihat sedikit dari segi pemarkahan, ya. Kertas 1 40 soalan tadi kan? 40 soalan. Jawab semua soalan, markahnya 40. Satu soalan betul, 1 markah. Wajaran ni pun 40%. 40%. Okey, baik. Untuk kertas 2 5 soalan. Jawab pun semua juga. Semua soalan jawab. Markahnya 100 markah. Wajarannya 60. Mewakili 60. Ya. Okey. 60 tambah 40%? 100 markah. 100%. Masya-Allah. Ini kita kena ambil kira sebab tahun-tahun sebelum ini dia ada 7 soalan. Tahun ini hanya 5 soalan bermula tahun 2020 ni. Jadi maknanya adik-adik yang di kaca TV ni, awak adalah first batch untuk instrumen yang terbaru ini, ya, terbaru ini insya-Allah. Kalau Ustaz, kalau kertas 1 tu Ustaz, dia orang tak boleh kurang berapalah untuk dapat mumtaz ni Ustaz. Biasa ikut pengalaman Ustaz dalam 40 soalan ni dia tak boleh kurang berapa salah tu. Baik. Untuk kertas 1 ni, kalau nak mumtaz, saya fikir kalau pelajar dia bawah, kalau yang nak mumtaz lah, yang nak mumtaz. Kalau dia dapat bawah daripada 30, wajaran pun 30 juga. Wajaran pun 30, markah pun 30. Ya. Kalau dia dapat bawah 30, saya fikir agak berat. Berat. Sebab apa? Sebab di kertas 2 ni kan agak susah dia nak jawab ni. Skor. Skor paling kurang 50. Betul. Jadi nak tak nak kertas 1 pastikan yang nak mumtaz ni 30 ke atas. 30 ke atas. Kalau bawah 30 saya ingat memang beratlah. Kecuali kalau bawah 30 dia dapat sini 60. Ini 100% betul. Dahsyat. Dahsyatlah tu. Okey, baik. Okay, insya-Allah kita teruskan. Konstruk ataupun aspek ataupun struktur soalan. Struktur dia kita lihat. Pertama, soalan dia ni berunsur ataupun soalan ni berbentuk mengingat dan mengetahui. Tadi saya sebut pada awal tadi tips untuk menguasai Nahu tadi. Apa dia? Mengingat. Hafal. Hafal kan? Jadi soalan dia, adik-adik cuba lihat, mengingat. Dan mudah Ustaz. Mudah. Hafal ni tak perlu faham dulu. Faham nombor 2. Ya. Faham nombor 2. Hafal dulu. Saya nak tanya dari Aiman, banyak ayat Al-Quran kita hafal. Tapi betul, kita faham tak?
Tak faham. Tak faham. Hafal dulu. Hafal dulu. Al-Fatihah kita hafal. Betul. Surah-surah lazim kita hafal. Tapi faham. Kadang-kadang apa yang kita baca walaupun kita faham tapi tak terlintas maksud dia kan begitu. Maksud dia tak terlintas. Kecuali kita kalau menghayati dalam solat dan sebagainya, kita berusaha untuk menghayati maksud dia. Tetapi dalam mengingat ni dia tak perlu memahami dulu. Just mengingat cukup. Mungkin Ustaz, mungkin nastarih qalilan. Baik, Sawfa na'ud ba'da qalil. Baik. Jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Okey Ustaz. Kita kembali selepas ini. Kita berehat seketika. Road to Success STAM Ishrin. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Antum ma'ana tariq ila najah STAM Ishrin. Hal antum musta'idun ayyuhat tulab? Are you ready? Naam, ana musta'idun. Okey, nampak mereka masih lagi bersama dengan kita Ustaz. Mungkin Ustaz nak teruskan dengan konstruk subjek kita hari ini Ustaz. Silakan. InsyaAllah. Baik, tadi kita sebut tadi kan, konstruk soalan dia mengingat. Maksudnya hafal. Okay. Ataupun mengetahui. Mengingat dan mengetahui pecahan-pecahan dia, bahagian-bahagian ataupun anwa' wal aqsam, gitu kan? Dia tahu. Tak perlu faham. Apa antara bentuk soalan dia? Arif. Arif ini ta'rif. Arif. Mahwa, apakah dia? Mahia atau muannas lah mahia. Mal murad, apa yang dimaksud dengan? Ayin. Tentukan. Tentukan ni mengetahui. Dia tentukan mana fa'il, mana maf'ul. Just sekedar menentukan mana fa'il, mana maf'ul. Dia just mengetahui saja dulu. Dia tak perlu memahami, just mengetahui saja. Kemudian yang kedua, memahami. Baru tahap yang kedua ni memahami. Antara bentuk soalan dia adalah istakhrij, keluarkan. Dia faham. Kalau dia tak faham, dia tak tahu nak keluarkan mana satu kalimat ini, mana satu kalimat ini. Contohlah kan, dia tak tahu. Okay. Kemudian yang kedua, udhkur, sebutkan. Hawil, selesaikan. Ataupun hati, berikan dan sebagainya. Dan yang terakhir, mengaplikasi atau menganalisis. Ini yang tinggilah. Ini kita sebut dengan aras soalan. Dia aras soalan ni kan dia ada namanya aras rendah, aras sederhana, aras tinggi kan begitu? Okey, baik. Jadi yang untuk mengaplikasi dengan menganalisis adalah aras tinggi. Ataupun kita sebut dengan kebat lah. Kebat. Dan lazimnya dalam soalan-soalan, untuk aras mengaplikasi dan menganalisis atau aras tinggi ni, persen dia rendah. Tak banyak. Soalan untuk aras ini sangat sedikit, tak banyak. Bermakna pelajar sebenarnya kalau nak skor untuk lulus, untuk jayid sebenarnya cukup dia, bukan cukup lah, maksudnya andai kata pelajar itu dah menguasai dua tahap ini ataupun mengingat dan mengetahui kemudian memahami, dah boleh dah pelajar ini lulus ataupun jayid. Ada pun pelajar-pelajar yang mumtaz, saya yakin di luar sana semua nak mumtaz kan begitu. Betul. Tapi walau apapun, kalau nak mumtaz, jangan ambil ini dulu. Pastikan yang atas dulu. Settlekan yang atas dulu. Settlekan atas dulu. Atas belum settle, jangan nak terburu-buru yang di bawah. Betul Ustaz. Kan begitu ya. Tengok aras mengaplikasi dengan menganalisis. Antara contoh soalan dia adalah kawin. Kawin. Kawin apa makna Ustaz? Dan Aiman barangkali tahu. Biasa saya dengar kahwin ni yang kahwin-kahwin tu. Kahwin lah. Apa maksud dia Ustaz? Dia kahwin ni bina. Oh, bina. Tapi orang kahwin pun bina juga. Bina juga. Tapi ini kahwin ayat, bina ayat. Ini bina ayat. Cakap kahwin suka pula macam suka ya. apa. Okey Ustaz. Bina ayat. Masil, contohkan, wadih, jelaskan dan sebagainya. Ini antara konstruk soalan yang ada pada stam. Pada yang kebat tu lah Ustaz ya? Kebat. Okay. Kemudian kita lihat seterusnya contoh soalan. Kita akan berkomunikasi dengan pelajar-pelajar kita ya, insya-Allah ya. Are you ready ni? Baik. Ustaz nak tanya ni. Are you ready? Hal antum musta'idun? Hal antum musta'idun ayuhat tulab? Taib. Alhamdulillah, taib. Barakallahu fikum. Nampak gaya ni diorang ni dah bersedia ni. Dah bersedia. Semangat Dah tak sabar nak soal. Kita tengok siapa pelajar cemerlang dalam ni. InsyaAllah. Baik. Okey, silakan Ustaz. Al-waraqatul ula. Kita lihat contoh arahan.
Kita lihat contoh dia, contoh-contoh arahan dia. Kita baca soalan dia. Sebelum kita baca soalan, sebenarnya antara soalan tu dia sebenarnya pertama dia bagi matan dulu. Kadang dalam soalan nahwu ni dia bagi matan dulu. Okey. Apa dia? Al-fa'il huwa al-ismu al-musnad ilahi fi'lun ala tariqati fa'ala aw shibhuhu. Baik. ما الذي يشمل بما تحته خط في التعريف الفاعل السابق؟ Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Soalan pertama ni. Soalan pertama. Cuba angkat tangan. Gelanggang. Masyitah, cuba. Tafadhal. Tafadhali. Okey. Ya. Masyitah. Baca soalan kita. Okey. Okey. Al-fa'il huwa ismu musnad ilayhi fa'il ala tariqah fa'il aw shibhuhu. Soalan dia, ما الذي يشمل بما تحتوي قد في تعريف فاعل سابق؟ Jawapannya jim. Jim. Baik. Apa jawapan Jim tu? Jawapan dia sifat musyabahah li ismul fa'il. Okey, betul ke Ustaz jawapannya? Betul, alhamdulillah. Barakallahu fiik, insya-Allah. Tahniah mumtaz, insya-Allah mumtaz ya. Mumtaz. Jadi betul jawapannya adalah jim, as-sifatul musyabbahah li ismil ismil fa'il. Jadi di sini pelajar dituntut kemahiran membaca. Dia kalau pelajar kadang-kadang dia tak boleh baca pun muskilah juga tu. Muskilah. Sebab tak ada baris. Dalam peperiksaan memang tak diberi baris. Memang tak ada baris. Jadi nahwu sorof ni kita yang beri baris. Tadi Dai Aiman pada awal tanya saya tadi, apakah itu nahwu? Nahwu ni kaedah nak memberi baris. Kita baca dengan baris yang betul. Ulama-ulama, mereka baca kitab, mana ada baris? Betul Ustaz. Kenapa dia boleh baca? Sebab mereka boleh baca dikarenakan mereka ada ilmu nahwu dan saraf. Ini pentingnya dalam... Kalau kita tengok perkataan yang atas tu kan, kalau tak ada baris, kalau silap, kalau orang yang tak biasa Ustaz, sebut ilaih itu jadi ilih Ustaz ya? Betul, ilih dia. Tapi sebabkan nahwu dan saraf ini datang untuk mudahkan baca. Untuk memudahkan kaedah membaca. Qawaid lah, qawaid insyaAllah. Baik, kita lihat soalan seterusnya. Ini antara bentuk-bentuk soalan lah ya. Ini bermakna saya nak tanyalah. Apakah ini aras apa? Ini aras yang saya sebut tadi, konstruk tadi itu kan. Ada mengingat, ada mengetahui, ada memahami dan menganalisis dan sebagainya. Ini konstruk yang macam mana? Hafal ke, faham ke, macam mana ni? Okey. Siapa nak jawab? Siapa yang nak jawab? Dia mengingat. 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 Maknanya hafalan. Betul. Hafalan. Sebab kena hafal takrif dia. Hafal dah ke Hidayah? Dah hafal dah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Barakallah. Insya-Allah mumtaz ni. Ya. Jadi ini takrif. Takrif pada bab fa'il. Okey. Takrif dalam bab fa'il ada takrif. Jadi pelajar wajib hafal takrif dia. Kalau tak hafal memang tak dapat lah. Tak boleh jawab. Mengingat. Tak perlu faham pun sebenarnya. Tak perlu faham. Just mengingat saja. Kalau tak ingat tu Ustaz memang tak boleh jawab. Memang tak dapat jawab. Okey, baik. Yang kedua, memang betul jawapannya adalah jim. Okey, baik. Kita lihat soalan seterusnya. Arif al-maf'ul mutlaq. Okey, ada yang nak cuba? Bagus. Silakan. Sebut nama. Kemudian boleh baca soalan. Ismi Muhammad Izan bin Sabaruddin. Izan. Keluar Nurul Anisah pula. Okey Izan, teruskan. Arif maf'ul mutlaq. Jawapan dia jim. Al-masdar al-muntasibu taukidan li'amilihi aw bayanan li naw'ihi aw adadi. Betul Ustaz? Alhamdulillah ya, betul. Kita tengok jawapannya nanti. Okey, sebelum saya tunjuk jawapan yang sebenar, saya nak tanya balik Izan ya. Izan. Bentuk ataupun konstruk soalan ini bentuk yang macam mana? Aspek soalan ini. Kita tadi dah lihat tadi kan konstruk dia tu kan. Hafal ke? Hafal ke, mengingat ke, mengetahui ke, memahami atau menganalisis? Mana satu ni? Hafal dengan mengingat. Hafal dengan mengingat sama je, satu perkara. Mana? Soalan ni majoriti itulah mengingat. Jadi kalau tak faham pun tak apa, maknanya ingat dah boleh jawab. Hafal. Kan? Jadi majoriti dalam STAM ni, subjek-subjek dalam STAM ni adalah persen yang paling tinggi adalah hafalan. Pelajar mahu tak mahu, awak wajib hafal. Okey, baik. Jadi jawapannya adalah betul.
jim, iaitu Masya Allah. al-masdar Mumtaz. al-muntasib tauqidan li'amilihi au bayanan li naw'ihi au adadihi. Okey, alhamdulillah, barakallahu fik. Tahniah. Tahniah. Baik, soalan seterusnya. Ayin naib al-fa'il fi jumlah. Ini pelajar ni saya tak nak baca ni. Biar pelajar yang baca. Sebabnya apa? Dalam nahwu sorof ni saya sebut tadi, dia perlu baca. Dia perlu tahu baca, kemahiran membaca. Macam mana nak baca ni? Ustaz? Macam mana Tak ada baca? baris ni. Allahu Akbar. Siapa yang Sebab boleh kalau dia tak boleh bantu? baca, tak boleh jawab. Okey, baik. Silakan dia baca. Okey, silakan. Seterusnya, boleh angkat tangan. Angkat tangan. Okey. Silakan. Dekat Anissa dari Mahat Anissa. Lumah. Tak ada Suara suara. tak keluar. Okey, ada tak kawan boleh bantu? Kawan lain mungkin. Okey, yang lain. Ya. Silakan. Ya, Naura. Ya, silakan Naura. Okey, Naura. Okay. Ain fa'il fi jumlah unzila al-Quran wa lailatul qadr ila sama' dunya. Jawapan dia jim. Al-Quran. Al-Jim. Okey, bagus. Tahniah. Al-Quran, Ustaz, ya? Jadi, pelajar membaca adalah unzila. Unzila. Dia bukan baca anzala. Dia baca unzila. Okey. Unzila al-Quranu. Sebabnya apa? Kita lihat dalam soalan ni, ayin naib fa'il. Naib fa'il, dia bukan minta fa'il. Bermakna dalam ni fa'il tak ada. Fa'ilnya mahzuf. Oh, mahzuf. Fa'ilnya mahzuf. Jadi, unzila al-Quranu lailatul qadri ila sama'id dunya. Ya kan? Jadi, al-Quranu itulah naib fa'il. Apa benda dia tu? Okey. Jadi dalam contoh mudah, saya bagi contoh mudah kan. Ali membaca Quran. Ali membaca Quran. Okey. Kita lihat dalam ayat itu Ali baca Quran ini. Ali ni apa? Status dia sebagai apa Ali ni? Dalam tata bahasa. Dalam tata bahasa ni Ali ni sebagai apa? Maf'ul, Ustaz, betul tak? Fa'il. Oh, fa'il, orang yang buat. Orang yang melakukan, dia aktif. Orang yang aktif membuat pekerjaan itu bermakna dia adalah fa'il. Kan begitu? Betul, Ustaz. Ali membaca Quran. Okey, mana objeknya? Objeknya Al-Quran. Al-Quran. Oh. Apa yang Ali buat? Ali membaca. Buat perbuatannya membaca. Kan begitu? Buat apa? Buat apa? Apa yang dia buat? Yang Itulah dibuatnya objek. adalah membaca. Dan Jadi bendanya objeknya adalah Al-Quran. Betul sekali. Dan objek itulah naib fa'il, Ustaz. Objek itu nanti apabila fa'il tak ada, objeklah dia menduduki tempat fa'il. Maka diberi nama naibul fa'il. Oh, seronoklah Ustaz macam ni. Kan gitu kan? Di dalam ayat ini unzilal Quran, dalam ni tak ada fa'il. Kalau kita lihat siapa fa'il kat sini? Cuba. Tak ada fa'il kat sini, Ustaz, ya? Kalau ada, siapakah fa'ilnya? Maknanya Allah. Allah, betul sekali. Tahniah. Betul lah, ya Masya Allah. Allah. Saya pun boleh dapat muntaz kalau macam ni. Muntaz boleh dapat. Jadi saya kata nahwu sorof ni sebenarnya dia kena ada basic. Ya. Kalau dia ada basic, dia dapat. Okey, Ustaz. Dia memang saya kata ahyanan su'bah wa ahyanan sahlah. Kita tengok depend kepada background budak pelajar ini. Dia dulu ada tak basic-basic? Basic ni sangat penting. Maknanya pelajar ni pun dah ikuti idadinya, betul. sanawinya. Dia ada idadi. Tambah pula sekarang ni, ke Malaysia kita ada namanya KBD. Kurikulum bersepadu dini ni. Kurikulum bersepadu dini memang jalurnya ke STAM. Daripada tingkatan 1 lagi. Tingkatan 1 lagi. Dah ada subjek KBD. Basic dah ada dah. Jadi saya fikir kalau pelajar-pelajar yang dah ada KBD and then dia tak mau ambil STAM ataupun dia ambil STAM dia tak boleh. Saya fikir berat tu. Dia pasti dapat insya-Allah. Pasti sebab dapat. asasnya dah ada. Asas dah ada. Alhamdulillah. Inilah usaha yang dilakukan oleh negara untuk meningkatkan bahasa Arab di Malaysia insya-Allah. Insya-Allah barakallah. Moga Allah berkati negara Malaysia. Amin insya-Allah. Baik, jadi jawapannya ya Naura tadi jawab apa? Al-Quran. Betul. Unzilal Al-Quran. Al-Quran lah jawapan sebenarnya. Baik, seterusnya kaifa yu'akkadu ad-dhamir al-muttasil tauqidan lafziyan. Siapa nak soalan cuba? dia. Okey. Ada murid-murid nak cuba? Silakan. Angkat tangan dan sila jawab. Hidayah. Teruskan. Baca soalan dulu. Okey. Kaifa yu'akkidu ad-dhamir al-muttasilu tauqidan lafziyan. Jawapan dia Jim, ittisalu muakkidu bima ittisalu bil muakkidu. Okey, cerita sikit.
Cerita Ayat sikit. ni pasal apa ni? Bagaimana nak menguatkan domain mutasi taukid dan lafzian dalam taukid yang lafaz? Jadi jawapannya adalah jim. Jim. InsyaAllah betul ke Ustaz? Okey, kita lihat ya. Jadi kita lihat dulu. baik. Tadi siapa? Masyitah. Siapa namanya? Hidayah. Ya. Hidayah. Hidayah ya. Hidayah tadi baca kaifa yuakidu. Sebenarnya kaifa yuakadu. Kaifa yuakadu. Ini kaedah membaca sebab dia fi'il majhul. Majhul. Fi'il majhul kita dah belajar dalam bab naib fa'il itu. Naib fa'il kaifa yubna. Bagaimana cara membina fi'il mudhari' kepada lil majhul. Betul macam mana? Dhamma awal wa futiha ma qabla al-akhir. Kan begitu? Betul. Jadi kalau yuakidu, cuba kamu Hidayah, cuba awak ubah dhamma awal wa futiha ma qabla al-akhir. Jadi kita baca macam mana? Yu'akkadu. Ya. Boleh Ini kaedah, ini kaedah sebenarnya. Ini kaedah yang dah ada dalam subjek depa ni. Subjek mereka. Kita sebut depa juga ni orang Perak biasa, maklum. Orang Perak. Kata koma saya. Koma. Keluar Perak je. Untuk koma je. Kata koma. Silakan Ustaz. Okey, baik. Jadi kaifa yu'akkadu ad-dhamir al-muttasil. Dhamir yang diikat. Dhamir yang muttasil ya. Taukid dan lafzian. Jadi jawapannya adalah okey, tahniah kepada Hidayah. Ya. Pandai Hidayah dia. Alhamdulillah. Ittisalul muakkad bima ittasala bil muakkad. Tahniah, alhamdulillah. Baik, soalan seterusnya. Ini masih objektif ni. Kita masih al-waraqatul ula fi waraqatil ula. Okey, baik. Mata ini antara bentuk-bentuk soalan. Tadi apa? Ayyin, arif, mal murad, mata, kaifa. Ini saya nak tunjuk. Contoh-contoh arahan. Contoh-contoh arahan dalam soalan yang soalan itu adalah masih strukturnya ataupun konstruknya tadi itu apa? Mengingat dan mengetahui. Antaranya arif, mal murad, kaifa tadi soalan sebelum tadi kaifa, ma huwa, mata dan sebagainya. Okey, Abdul Qadir. Betul ke namanya Abdul Qadir? Silakan. Dia nak cubalah Ustaz, boleh? Boleh, silakan okay, insya-Allah. Ismi Muhammad Salahuddin bin Jafari. Salahuddin. Okey, Salahuddin. Silakan. Soalan dia ni malu sarjana ni. Mata yajibu taqdim fa'il ala maf'ul. Jawapan dia dal. Iza khif tabasa adahuma bil akhir. Cerita sikit. Contoh dia daraba Musa Isa. Jadi kat situ wajib Musa tu fa'il dan Aisyah tu maf'ul dia. Sebab dan kita tak boleh tukar Aisyah tu ke depan dan Musa tu ke belakang. Okey, boleh kita terima Ustaz jawapan ni? Boleh insya-Allah. Barakallah. Tahniah. Memang soleh sungguh. Salahuddin ya, Salahuddin. Saya ke sarjana dia ni aktif sangat. Masya-Allah. Sangat aktif bertanya antaranya dia dan juga Naurah tadi tu. Memang sangat aktiflah dalam boleh dapat anugerah pelajar cemerlang. Insya-Allah. Barakallah. Okey. Baik, jadi mata bilakah yajibu wajib. Ini hukumnya wajib dalam ayat, dalam suatu ayat bilakah fa'il itu wajib diletak depan. Jadi ternyata dalam ilmu nahwu saraf pun dia ada hukum wajib dan jaiz. Dia ada juga. Hukum makruh tak ada lah. Makruh tak ada. Itu fiqh tu. Haram halal itu tak ada. Yang ada wajib dengan jawaz. Mesti kena letak. Mesti ada. Okey, baik. Dalam fa'il ini, dalam bab fa'il ini ada satu tajuk, ada satu item. Item dia adalah yajibu taqdimul fa'il 'alal maf'ul. Wajib mengawalkan fa'il berbanding maf'ul pada kes-kes tertentu, pada keadaan-keadaan tertentu. Apakah keadaan dia? Iaitu keadaan ketika mana idza khifa iltibas ahaduhuma bil akhar. Jika kita confuse ataupun khawatir ataupun ragu-ragu, begitu ragu-ragu antara fa'il dengan maf'ul ini, kita tak nampak perbezaan dia. Sama je. Daripada bentuk kalimat dia. Contoh Musa, Isa. Kita tak tahu mana fa'il, mana maf'ul. Kita tak tahu. Betul. Contoh Musa memukul Isa. Musa memukul Isa. Itu dalam bahasa Melayu. Sekarang ni kita tukar dalam bahasa Arab. Daraba Musa Isa. Apakah yang wajib itu diletak, yang fa'il itu di depan? Sebab kalau selain iltibas, boleh je fa'il diakhirkan boleh. Tak ada masalah. Contoh saya ambil contoh mudah. Daraba
Aliyan Muhammadun. Boleh, tak ada masalah. Daraba Aliyan Muhammadun. Mana fa'il? Fa'il aliyan. Betul. Daraba Aliyan Muhammadun. Mana fa'il? Muhammadun Ustaz. Muhammadun fa'il. Tapi duduk di belakang. Walaupun di akhir. Boleh sebab tak berlaku iltibas. Dia tak lain. berlaku iltibas. Tapi kalau Musa dengan Isa, dia memang berlaku iltibas. Maka ketika iltibasnya semacam kekeliruan lah. Kekeliruan berlaku. Maka ketika itu letak fa'il di depan. Wajib letakkan fa'il di depan. Itu lazim, ayat lazim kan begitu. Fa'il kita letak depan. Itu yang jadi wajib tu Ustaz. Wajib. Okey, faham. Itu kaedah yang kita nak guna. Jadi, maka betul. Idza khifa iltibas ahaduhuma bil akhar. Baik. Tahniah, jawapannya adalah Masya-Allah. Salahuddin ya. Tahniah. Okey, baik. Semua pelajar-pelajar kita. Mumtaz insya-Allah. Baik, seterusnya. Bayin. Bayin ini aras apa ni? Tadi kita ada mengingat dan mengetahui, yang kedua memahami, dan yang ketiga menganalisis atau aplikasi, kan begitu? Okey, cuba. Okey, Izaan. Bayin. Ini aras apa ni? Aras mengingat ke, memaham ke? Macam mana ni? Aras memahami. Memahami. Aras memahami. Okey, kefahaman. Betul. Jadi ataupun kita sebut dengan aras sederhana lah. Aras sederhana. Baik. Okey, baik. Bayin hukmu ta'nisul fi'il wa sababuhu fil jumlah. Ini saya tak nak baca. Kalau saya baca dah dapat jawapan dah. Kan begitu. Nanti ustaz yang jawab exam. Saya dah baca. Maka biar pelajar yang baca. Okey, silakan. Zan, terus. Al-muallimatu syarahat ad-darsu amama al-faslu. Amama al-fasli. Jawapannya ba. Wujubut ta'nis lianna al-fa'il dhamir ya'udu ila muannas. Kita cerita sikit Zaan. Syarahat tu dia kembali kepada muannas. Maknanya kena ada ta'nis. Ya, baik. Okey Ustaz. Okey, jadi Izan tadi jawab ya. Dia baca al-muallimatu. Kan begitu? Betul. Al-muallimatu syarahat. Syarahat. Jadi sekarang kita buang muallimah. Kaedah yang mudah aja. Kita buang muallimah. Kita baca yang bakinya tu. Syarahat ataupun syarahat ad-darsa amama al-fasli. Sekarang saya nak tanya, syarahat ini muzakkar ke muannas? Itu nak tanya tu. Muannas kan? Muannas. Bermakna fi'il ini adalah fi'il muannas yang diikat dengan dhamir muannas. Okey. Dhamirnya itu yang disebut tadi, dhamir ya'udu ilal muannas. Nampak? Di sini wujub, kenapa wajib ta'nis al-fi'il? Fa'il dia wajib muannas. Maksud dia, fa'il dia wajib muannas. Kenapa? Diikat. Sebab pada fi'il dhamir yang diikat. Ada dhamir muannas yang diikat. Ta itulah Ustaz Ta itu, ta'nis tadi tu. Okay, jadi jawapannya betul. Tahniah ya. Jadi alhamdulillah, barakallah, ini cerdas-cerdas semua ni, cerdik-cerdik semua insya-Allah. Barakallah. Baik, seterusnya. Ini bentuk soalan. Okey. Yang seterusnya dalam peperiksaan nanti ada yang seperti ini. Kertas satu. Dalam kertas ada yang seperti ini. Maksudnya isi tempat kosong. Okey, baik. Kita mula. Imla al-faragh, isi ruang kosong. Silakan. Okey. Siapa? Fadhal. Silakan. Silakan Anissa. Anissa suara tak dengar. Alah, Anissa tak dengar lah. Cuba awak buat bahasa isyarat ke? Okey, kita cuba pelajar lain. Masyita. Okey. Ya, Masyita. Silakan. Nama saya Isteri Zainab. Okey. Dia punya soalan imla al-faragh. Zarati at-talibatani. Jawapannya jim. Al-karimatani abuhuma. Sebab apa jawapan dia karimata ni? Dekat talibatani ni itu dah menunjukkan Hana. Jadi clue dia dekat situ lah. Betul Ustaz? Betul. Okey, bagus. Tahniah. Okey. Jadi jawapannya betul, al-karimatani. Clue yang disebut tadi betul ya. Clue yang disebut tadi adalah pada fa'il tadi. Zaratni zaratni at-talibatani. At-talibatani fa'il. Kan begitu? Sekarang ni dia musanna, tapi musannanya musanna apa? Muzakkar ke muannas?
Dia muzakkar ke muannas? Muannas. Bermakna muannas. dia ada pilihan kat sini karimatani atau al-karimani. Oh, beza dengan Pelajar tak akan ni. confuse kat sini ni. Oh, yang ni 2 orang juga. Ni 2 orang Dua-dua juga. Ini pun 2, ini pun 2. Mana satu dia nak ambil ni? Ah. Dia kalau pelajar, contohlah kan, contoh pelajar dia tak faham tak di sini tak maksud dia apa, dia tak faham. Kacau lah. Kena tengok muzakkar atau Ya, muannas. kena tengok banyak unsur yang kena lihat. Sebab nahu ni lihat pada mufradnya, musanna, jamak, kemudian dilihat muzakkar, muannas, kena faham basic-basic ini Okey, insya-Allah. tahniah jawapan betul Masita. Tahniah. Wow. Barakallah. Hebat ni. Okey, baik. Boleh teruskan lagi Boleh, ke? silakan Ustaz. Okey, baik. InsyaAllah kita lihat. Ini contoh soalan seterusnya. Apa dia? Ikhtar. Tadi isi ruang kosong. Sekarang contoh arahan yang seterusnya dalam peperiksaan adalah pilih. Ikhtar al-ibarah, pilih ibarat-ibarat ataupun jumlah ayat-ayat. Ikhtar al-ibarah awil jumlah as-sahihah. Silakan. Saya Okey, silakan. minta. Siapa nak cuba ni? Boleh. Izaan ke nak cuba? Ataupun Naurah? Okey. Silakan. Naurah barangkali Naurah. Naurah, silakan. Izaan dulu. Izaan. Okey. Soalan dia ikhtar al-ibarah jumlah sahihah. Jumlah fi'liyah fi'luha mudhari' majzum bihazaf huruf illah. Jawapan dia jim. La yanja al-mujram min al-aqabi. Alright. Okey, boleh cerita sikit kenapa jawapannya Jim? Sebenarnya lam yanja tu dia hazafkan huruf ya maksurah. Okey. Maknanya ada ya kat belakang. Okey, Ustaz, boleh kita terima ke jawapan ni, Ustaz? Okey, baik. Terima kasih kepada terima kasih, jawapan Izaan. ya. Jawapan Izaan tadi ya. Okey, di sini ini soalan yang saya fikir agak berat sikit. Agak Dia kena fikir lah, Zat, agak sulit ya. Pelajar-pelajar kalau dia tak melihat betul-betul ya, memang dia akan tak faham. Confused. Di sini banyak pilihan yang membuat pelajar ni meleset markah. Seakan-akan sama. Seakan sama. Okey. Kalau saya tanya Dayang Aiman sendirilah. Macam mana nak pilih mana? Alif ba jim dal mana satu? Oi, saya nampak lebih-lebih kurang sama lah, Ustaz. Saya pun mungkin boleh jadi Jim tu pun lebih kurang sama juga, Ustaz. Jawapannya pun boleh diterima. Tapi yang lain pun nampak seakan-akan sama juga, Ustaz. Okey. Okey, baik. Okey, jadi la tu anji jawapannya adalah betul yang diberikan oleh Izan tadi, lam yanja. Lam. Di sini saya takut pelajar disebut najaha. Ini bukan najaha. Ini najah fil mufrad madinya atau mufradnya najah. Selamat. Atau berjaya gitu kan. Lam yanja al mujrim min al iqab. Di sini hazaf huruf illa. Okey, betul. Bagus. Tahniah ya kepada Izaan, insya-Allah mumtaz, insya-Allah, barakallah. Ni level tahap kena berfikir lah, Ustaz. Kena berfikir sikit. Okay. Tapi tak banyaklah. Okey, baik. Seterusnya Iqra. Ini bentuk soalan dia. Ini bentuk soalan, ada apa dia? Iqra al-qita'ah thumma ajib anil as'ilah. Silakan. Okey, Naura nak cuba? Ataupun Naura. Okey, silakan. Soalan. Ain hamzah wasal fil huruf. Jawapannya dal. As-sabirin. 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 Okey. Cerita tentang apa ni soalan ni? Cinta Allah. Tak apa, Ustaz tolong ceritakan, Ustaz. Okey, baik. Ain hamzatul wasal fil harf. Okey, tak apa. Ain hamzatul wasal fil harf. Jadi hamzah wasal ni pada 3 tempat. Hamzah wasal ni pada 3 tempat. Ya. Pertama fil harfi, yang kedua fil af'al, yang kedua fil asma. Okey, fil harf ini alif lam. Alif lam memang betul jawapannya ya. Tahniah ya. Fil harfi ini hamzatul wasal ini as-sabirina. Tahniah dal jawapannya. Okey, bagus. Soalan seterusnya. Silakan. Soalan bawah dia. Okey, siapa ya, lagi? Nisa, silakan Nisa. Jawab ayin hamzatul wasal fil fa'il amar khumasi. Ya. Jawapan dia alif. Alif. Iqtanama. Kenapa Iqtanama tu dia iqtanim. Alhamdulillah. Iqtanim saya. Iqtanim. Bukan aghtanim.
Betul tak? Dia fi'il amar. Oh. Ightanama fi'il madhi. Ya. Fi'il amarnya ightanim. Oh, ightanim. Ightanim. Macam ijlis lah. Ijlis. Jalasa ijlis. Tapi dia sulasi. Dia sulasi. Ini khumasi. Oh, ini khumasi. Ini khumasi. 5 huruf. 5 huruf. Baik. Baik, tahniah jawapan betul daripada tahniah. Anissa. Maklumah ya. Baik, seterusnya kita lihat kertas 2. Baru selesai kertas 1 ni. Jadi kertas 1 bentuk-bentuk dia macam tadilah. Okay, antara bentuk soalan dia. Kita lihat kertas 2. Baik, Ustaz. Tadi untuk yang kertas yang pertama tadi ada 40 markah, Ustaz. Yep. Oh, jadi saya rasakan mungkin 35 tu senang-senanglah dia boleh dapat kan. InsyaAllah. Yang paling penting dia orang baca, dia orang ingat dan dia orang boleh faham apa yang dia orang jawab, Ustaz. Baik. Sebelum kita nak masuk kertas 2, Ustaz, kita berehat seketika? Boleh. Boleh saya? Barakallah. Okey. Jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Tariq Ilan Najah STAM Ishrin. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Antum ma'ana Tariq Ilan Najah STAM Ishrin. Okey, hal antum musta'idun ayuhat tulab? Okey. Are you ready? Baik. Kalau semua dah bersedia, Ustaz, kita nak masuk pula untuk kertas yang kedua untuk subjek Nahwu dan Sharaf. Silakan, Ustaz. InsyaAllah. Jazakallah. Baik, kita lihat langsung kepada kertas 2. Kertas 2 ni ada 2 bahagian ya. Pertama bahagian alif, Nahwu. Kemudian yang kedua bahagian ba, Sharaf. Adapun bahagian Nahwu ni kita ada 3 soalan. Kemudian bahagian Sharaf dia ada 2 soalan. Wajib jawab semua soalan 5 itu. Baik. Kemudian untuk maklumat, pada 5 soalan yang saya sebut tadi itu, setiap soalan ada pecahan 4 bahagian. Dipecahkan kepada 4 bahagian. Ini pun kadang-kadang pelajar dia jawab alibah je, jim dal tak nak jawab. Ada juga begitu. Ada macam tu. Dia ingat dia tak boleh jawab mana-mana je. Ya. Dia wajib jawab. Apa yang ada dalam soalan ini tak terkecuali. Wajib awak jawab semua. InsyaAllah ya. Boleh faham kot insyaAllah. Baik. Jadi kemudian sebelum kita lihat lagi, kita lihat beberapa kecuaian yang calon sering lakukan ataupun saya sebut dengan near miss lah. Ya. Pada kertas 2 ni. Kertas 2 ni sering pelajar melakukan near miss ataupun pelajar ni sepatutnya dapat markah. Tapi sayang. Simple dia boleh salah kan? Tapi dia meleset sikit lah. Meleset sikit. Baik, kita lihat apakah kesilapan yang sering dilakukan. Pertama, calon tidak baca arahan hingga akhir. Sering berlaku. Kita akan lihat contoh lepas ni. Kita akan lihat contoh soalan dia. Calon sering tidak membaca soalan sehingga akhir. Dia tak nak baca. Yang kedua, calon tak faham apa yang dibaca. Dia tak faham arahan. Dan yang ketiga, jawapan dia tak tepat. Dia jawapan berderet panjang, padahal yang diminta adalah to the point. Sebutkan isinya saja. Tak payah syarah-syarah. Ini Nahwu Sharaf. Nahwu Sharaf ni tak perlu syarah. Yang perlu syarah ni tauhid, fiqh, mutalaah, insya'. Ini syarahlah kamu. Syarahlah sebanyak-banyaknya. Yang ni point je. Point je. Nahwu Sharaf ni to the point. Cukup. Apa point dia? Itu saja. Jadi sebab itu kadang-kadang ada pelajar dia minta nak tambah kertas. Saya fikir budak ni nak buat insya' ke apa? Nak buat karangan ke? Sampai tak cukup kertas. Kan? InsyaAllah. Jadi cukup to the point. Bagi poin-poin tertentu saja. Baik. Soalan. Kita lihat contoh arahan ya atau contoh soalan. Qismun Nahwi. Kita lihat. Okey, silakan dibaca. Saya pilih sendiri boleh ke? Silakan, Ustaz. Silakan saya pilih kepada apa nama tu? Salahuddin daripada Sarjana. Salahuddin. Silakan. Okey. Ya. Silakan. Ma al-murad bil marfu'aini? Ustaz, kalau saya jawab mubtada khabar tu ya? Mubtada khabar. Okey. Mungkin ada yang nak cuba? Yang lain? Ada yang nak ada cuba yang lain? juga? Silakan yang lain nak cuba. Okey. Hidayah. ما كان مرفوعا بالفعل أو بما يشبه الفعل. Okey. Baik. Tahniah. Baik, kita lihat jawapan dia.
Jawapannya huwa ma kana marfu'an bil fi'li aw shibul fi'li. Ini hafalan sebenarnya. Dalam takrif dia dah ada benda ni. Dia tak tengok pada bawah dia ada benda-benda dia tak tengok. Dia tak nak hafal. Kena highlight tu Ustaz Sangat simple. Lepas tu saya kata mengingat hafalan. Masya-Allah, mumtaz hidayah Insya-Allah, barakallah. Jadi ma kana marfu'an bil fi'li aw shibul fi'li. Nah, itulah dia yang disebut dengan mal murad bil marfu'aini. Okey, baik. Soalan kedua. Okey, silakan. Siapa? Naurah daripada Sarjana lagi. Naurah. Silakan Naurah daripada Sarjana, Kampung Gajah. Naurah tak dengar pada kerja lain. Silakan. Yang lain. Ada yang lain nak cuba? Anissa. Anissa, boleh on mic Anissa. Uzkur huruf jar la tujar illa bizahir. Baru dengar suara. Munzu, mus, hatta, wow. Okey, bagus. Tahniah, alhamdulillah. Okey. Hafalan. Semua soalan hafalan to the point. To the point saja, tak perlu syarah. Kadang-kadang saya risau. Apa? Pelajar kadang-kadang dia syarah apa itu huruf jar. Dia tak minta syarah, dia minta uzkur. Arahan dia uzkur. Straight to the point. Straight to the point. Tahniah Anissa. Okey, baik. Jadi just sebut mundu, hatta, rubba, waw dan ta, kaf. Dah cukup. Itu saja kita nak. Tak payah disyarah-syarah panjang lebar, kita tak ambil pun markah. Tak ada markah lebih. Kita tengok point je saya. Kita to the point saja. Okey. Baik. Seterusnya, silakan. Apa nama daripada siapa tu? Izaan? Ya. Izaan. Okey, boleh Izaan buka mikrofon dulu? Ya. Okey. Tak keluar suara Izaan ni. Masih belum dari tadi. Kita cuba yang lain pula. Dia masih try and Naurah error. ke, Anissa ke? Ada yang nak cuba, nak bantu? Masyita? Silakan, Anissa. Okey, jawapan dia an-nisbah tu, an-nasibah tu. Maksud dia lam tusbaku bima yufiduhu minal ilmi waz-zann. Misal dia arju an tajtahida. Kalau anna al-mukhaffafah minas sakila, jawapan dia anna al-mukhaffafah minas sakila waqa'at an ba'da ilmu. Contoh dia alimtu ayyakumu. Alhamdulillah. Bagus. Betul Ustaz jawapannya? Jadi, sebelum saya tunjuk jawapan dia, saya nak tanya kepada Anissa ya. Anissa ya, tolong. Ini soalan aras apa? Aras apa tadi? Aras sederhana. Sederhana sahaja. Sederhana dan tinggi sebab ada misal. Ya, bagus. Tahniah. Macam tu. Ini campur antara sederhana dan tinggi. Kat mana? Di sini ada dua arahan. Saya sebut pada awal tadi. Apa dia pada kertas 2, pelajar sering melakukan near miss. Apa dia? Tak baca soalan sampai habis. Bil misal. Bil misal dia tak nak sebut misal. Dia tak sebut misal. Dia jawab tapi tak ada dia misal. Ini sering berlaku, sering sangat. Sering, memang sering. Kadang-kadang pelajar bagi contoh saja, atas tak disebut. Alamak, sayang juga. Sayang sangat. Jadi ini yang sering pelajar-pelajar terlepas markah dengan begitu sayang begitu yang begitu sahaja. Mumtaz Anissa, tahniah. Jadi betul jawapannya lah an-nasibah hiya allati la taqa'u ba'da ilmin wa nahwuhu wa nahwihi wa nahwi dan semisal dengannya. Alima ba'da alima ataupun yang semisal dengan alima. Adapun contoh dia kena bagi contoh. Kadang-kadang dia bagi just al-farqu perbezaan tapi dia tak bagi contoh. Ini markah pada aras tinggi tak dapat. Ini aras tinggi misalnya. Al-misal uridu an adrusa. Uridu an adrusa. Maknanya sebelum an tak ada alima. Sebelum an tak ada alima. Yang kedua, an al-mukhaffafa min ats-tsaqilah ya allati taqa'u ba'da alima. Ba'da alima contoh alimtu an yadrusu. Sebenarnya kalau kita lihat kenapa an lepas tu ada dhamma? Ini soalan ni. Sebabnya adalah sebelum an ada alima. Bila mana sebelum an ada alima bermakna setelah an harus wajib marfu'. Okey. Wajib marfu'. Sebab ada alima sebelum Sebab ada alima.
Okay, baik. Baik Ustaz. Ya, Mithil itu saja berapa markah Ustaz? 2 ke 1? Selalunya 2 markah. Uish. Di sini memang markah tinggi lah ni Banyak, sebab Ustaz. gabung antara aras sederhana dengan aras tinggi. Memang ini tapi tak banyak soalan seperti ini tak banyak. Okey. Soalan seperti ini tak banyak. Okey, baik. Insya-Allah boleh teruskan lagi? Boleh, silakan Ustaz. Okey, baik, insya-Allah. Okey, silakan. Siapa nak cuba? Seterusnya. Soalan seterusnya. Masyita, silakan Masyita. Okey, on mic. Soalan dia. حول أفعال الآتية إذا صيغ بناء مجهول مع غير ما يلزمه. Okey. Yang pertama, kutiba Muhammad al-Risalah. Jawapan dia, kita kena hazaf Muhammad tu jadi kutiba Risalah tu. Baik. Okey. Nak baca semua tu? Cukup satu. Okey, satu. cukup satu. Okey, baik. Okey. Okey, ini pun soalan aras sederhana ya. Sederhana. Tapi saya nak sebut ini adalah bab naib fa'il. Ini adalah bab naibul fa'il. Pada bab naibul fa'il, saya sering beritahu pada anak-anak bahawa bab naib fa'il adalah bab senang. Senang untuk difahami. Okey. Senang untuk dihafal. Tetapi mudah dan senang untuk terlepas markah. Oh, sayanglah Ustaz. Kenapa? Kita lihat lepas ni. Okey, baik. Kita minta calon ke seterusnya untuk jawab soalan nombor 2. Silakan. Okey. Next, siapa nak cuba yang kedua? Okey, silakan Hidayah. Silakan Hidayah. Qala Umar al-haqqa. Ya. Jawapan dia qula atau khila al-haqqu. Okey, bagus. Oh, maknanya Umar tu hazaf. Fa'il wajib hazaf. Dalam bab naib fa'il, fa'il kena hazaf. Okey. Dia dah hazaf. Tapi kadang-kadang ada pelajar dia dah ubah. Hawil ni mana ubah? Dah ubah. Kadang-kadang dia tak la yataghayyar. Dia tak ubah lagi yang lain, perkara lain. Tapi ini okey, alhamdulillah. Baik, kita lihat yang ketiga. InsyaAllah, mumtaz ya. Lepas ni saya akan bagi jawapan dia, insyaAllah. Baik, nombor 3, silakan. Naurah. Okey. Naurah ataupun Izaan. Okey. Istaghfarat Fatimah az-zunubu minallah. Saya dah. Istaghfarat Fatimah az-zunub minallah. Istaghfarat jadi ustughfirat. Okey. Betul ke Ustaz? Okey, baik. Tahniah. Okey, langsung saja yang keempat. Langsung jawab yang keempat. Okey. Izaan nak cuba? Boleh Ustaz. Okey, silakan. Hubbu ar-rajulu akhahu, kita hazaf fa'il ar-rajulu. Baik. Jawapan dia hubba akhuhu. Okey, bagus. Tahniah. Okey, tahniah Okey, tahniah. Baik, kita lihat jawapan dia. Ini jawapan dia. Tadi jawapan pertama tadi, pelajar dah hazaf fa'il. Betul, tapi dia tak ubah sepatutnya diubah. Dia jawab kutiba. Dia sepatutnya jawab kutibat. Kenapa? Sebab arisalah muannas. Oh. Dia kena matching, dia kena sesuai. Arisalah muannas, dia kena ikut muannas juga. Ikut muannas juga. Okay. Kutibat arisalah. Qilal haqqu, betul. Qila boleh, qula pun boleh. Ustughfirat adz-dzunub minallah. Hibba atau hubba akhuhu. Okey, bagus. Tahniah. Okey. Sikit lagi, insya-Allah. Waddih kaifiyatu bina' al-fi'l lil majhul. Boleh? Silakan. Boleh? Siapa nak cuba? Saleh? Sila angkat tangan. Boleh cuba, Salahuddin? Ya. Dia jadi tuduh rija. Tuduh rija. Okey, bagus. Tahniah. Alhamdulillah, barakallah. Okey. Hari ini dia paling handsome sekali, dia pakai baju Melayu. Tapi di sini diminta waddih. Waddih ni bukan disuruh just beri baris, dia kena jelaskan. Ini aras tinggi sikit. Okey, silakan. Salahuddin boleh waddih sikit. Kalau waddih dia jadi macam ni, Ustaz. Dhamma awal wa sani
وقصر ما قبل آخر. Alhamdulillah. Oh, dia kena bagus. cerita Kena satu-satu. cerita. Okey. Dia bukan suruh ubah. Kadang dia minta jas, minta baris. Ada kadang soalan ni, sebab tu kena baca soalan sampai habis. Arahan dia adalah suruh jelaskan, bukan suruh beri baris. Jadi betul jawapannya adalah dhumma awal wasani wa kusira ma qablal akhir. Alhamdulillah, barakallah. Seterusnya. Ba'a. Silakan. Ba'a ni Ustaz, huruf illat tengah. Jadi dia ada 3 cara Ustaz. Yep. Dia boleh ikhlas khas, ikhlas dom dan juga ismam. Alhamdulillah, barakallah. Tahniah. Okey, betul. Yajuzu fihi ala salasati awjuh, ikhlasul kasri awid dhammi awil ismam. Maksudnya boleh boleh bi'a, boleh bu'a atau boleh bi'a. Itu maksud dia, tapi jarang berlaku. Jarang berlaku. Yang paling sering berlaku bi'a ataupun bu'a. Cara jawab ni macam Mumtaz lah Salihuddin ni. InsyaAllah Mumtaz. Masya-Allah, barakallahu fiik. Ini pelajar-pelajar Mumtaz semua ni insya-Allah. Okey Ustaz. Baik. Seterusnya kita lihat mathil lima ya'ti jumlatun fiha ziyadatu ma ba'da min. Silakan. Thumma. Okey. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Okey, Hidayah. Ya, Hidayah. Jawapan yang pertama, mimma qati'atihim uhriqu. Okey. Okey. Jawapan yang kedua, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Alhamdulillah. Tahniah. Betul saya? Bagus. Tahniah memang Hidayah. betul. Tahniah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Okey, baik. seterusnya. Sahih an-na'at fil jumlataini ala atiyataini. Okey, siapa nak cuba lagi? Siapa nak cuba? Boleh Anisah? Sahih na'at tu marartu birizalin karimin tukar kepada marartu birizalin kuramain. Alhamdulillah. Bagus. Boleh kurama ataupun karimina. Karimina. Okey, yang kedua? Ustaz nak tanya. Baik, silakan. Nak tanya? Ya. Nak tanya, kalau karim tu tukar kepada kiram boleh tak? Kiram. Okey, maratu birijalin kiramin. Kiramin begitu kan? Tak ada masalah. Boleh juga. Kita terima. Boleh, tak ada masalah. Okey, baik. Okey, teruskan yang kedua. Soalan yang kedua. Okey, silakan. Hidayah nak try ke yang kedua? Boleh tak? Okey. Ya. Ra'aitu tiflan tabki fil laili. Okey. Tukar kepada tabki, tukar kepada yabki. Alhamdulillah. Bagus. Tahniah. Tahniah Hidayah. Sebab tiflan muzakkar. Sebab maka muzakkar. kena muzakkar juga. Kadang-kadang pelajar tak nampak. Benda kecil je. Nampak ni to the point. Semua subjek nahwu surah ni to the point. Dia tak ada syarah-syarah, tak ada. Kalau tabki muannas. Muannas. Oh, tukar kepada yabki jadi muzakkar. Senang, Efik. Okey. kalau salah rugilah Ustaz ya. Rugi. Okey Ustaz, kita teruskan. Okey, teruskan. Okey, unsur-unsur dalam i'rab. Ini. Apakah unsur yang perlu ada? Itu antaranya mauqi', halat dan alamat. Okey, kita tengok. Baik. Silakan. A'rif ma tahtahu khat i'raban taman fi ma ya'ti. Jadi dalam i'rab, saya minta maaf ya, dalam i'rab ni pastikan ada 3 unsur saja, tak payah syarah. Sebut 3 benda tu je. 3 benda? 3 benda tu je. Apa 3 tu Ustaz? Mauqi', halat, alamat. Halat dengan yang penting alamat. ada 3 benda ni ya. Okey, Ustaz dah bagi clue dah tu Masyita. Okey, baik, silakan. Dah bagi clue dah. Silakan. Yang pertama, jawapannya fa'il marfu bi dhammah zahirah. Alhamdulillah. Tahniah. Betul Ustaz. Mumtaz. Ush, dahsyat lah Rashid Barakallahu tadi. fiik. Okey, baik. Tahniah. Ini pelajar-pelajar hebat ni. Okey, baik. Yang kedua. Thumma. Silakan. Okay. Ya. Kita bagi Izaan pula. Jawapan dia tamyiz mansub bil fathah. Alhamdulillah. Betul. Masya-Allah, barakallahu fiik. Okey, jawapannya betul saya. Jawapannya betul, tahniah. Okey, baik. Kita lihat kismu sorof sekarang. Okey, kita belajar sorof. Sorof ya, boleh yang ni suspense sikit. Ini suspense sikit. Okey. Okey, tahniah. Tapi tak banyak, saya bagi contoh sikitlah, tak banyak. Okey. Baik. Kita lihat pertama, mal hukmu idza dakhalat hamzatul istifham ala hamzatul wasl al maftuha ma dzikril misal. Ini pelajar tak baca arahan sampai habis. Mana tak habisnya? Ma dzikril misal. Itu tertinggal kadang-kadang. Dia baca. Dia just sebut atas je, yang contoh dia tak nak sebut dia. Tak sampai nak habis tu. Sebab tu bacalah arahan hingga akhir, akhir. Okey, baik, silakan. Siapa nak jawab? Seterusnya.
Okey, Masyitah, silakan. Ya, Masyitah. Okey. Soalan dia, ma hukmu idza dakhalat hamzah istifham ala hamzah wasal maftuha ma'a zikri lisan. Yep. Jawapan dia, jazu qalbu hamzah wasal alif. Wajazu tasriha. Misal dia, al-haqu. Dia tambah alif. Hamzah, yang alif yang ada hamzah kat atas. Dia harakat. Okey, macam mana Ustaz? Okey, dia jawab ni, jawapannya adalah la tuhzaf. Dia bukan jawaz, dia tak boleh hazaf. Oh, tak dia boleh tak boleh hazaf. hazaf. Kalau hamzatul wasal hamzatul apa nama dia? Hamzatul istifham bertemu dengan hamzatul wasal maftuha, dia tak boleh hazaf. Oh, tak boleh hazaf. La tuhzaf. Okey. Dia tak boleh jawaz. Kalau jawaz dia dah hilang markah kat sini. Oh. Dia kena ada la tuhzaf, satu markah. La tuhzaf satu markah. La tuhzaf. Okey. Kemudian kita sebut hamzatul wa tubqa suratuha wa tughayyiru suratuha bi ibdal alif ataupun wa yughayyiru alifan. Alif kena ada. Tukar kepada alif. Tubqa suratuha dulu. Okey. Kemudian contoh hamzatul istifham bercampur dengan hamzatul wasal al-maftuha, maka jadinya seperti ini. Ar-rajulu. Oh, dia cantum. Dalam Al-Quran banyak begini ayat macam ni. Tapi tak banyaklah, sikit dalam Al-Quran. Okay. Baik, Baik, seterusnya silakan. Ini soalan tinggi aras dia. Oh, aras tinggi. Aras tinggi. Yang ni. Siapa nak jawab ni? Okey, cuba silakan. Je, tak apa. Salah pun nanti Ustaz akan betulkan kita. Silakan Hidayah. Okey, silakan Hidayah. Okey, buka mikrofon. Syaggal mic. Minta maaf. Okey, silakan. Ma hukum harakat hamzah wasal li kalimat isbiru. Yep. Jawapan dia wujubul kasri. Okey, nombor 2. Langsung nombor 2. Okey. Uskur mawadi' hamzah wasal lil kalimat allati tahtaha qatta. Okey, yang pertama intalaqa, madi khumasi. Yang kedua umshu. Okey. Amar sulasi madbun ain fil mudhari'. Okey. Yang ketiga iqtilaqun. Okey. Masdar khumasi. Alhamdulillah. Bagus, tahniah mumtaz insya-Allah. Mumtaz. Okey, baik. Langsung saja kita lihat jawapan dia. Okey, jadi jawapannya betul. Pertama wujubul kasri, yang kedua fi'il madhi al-khumasi, fi'il amr al-thulasi al-maqsur ain fil mudhari' masdar khumasi, dan yang ketiga disuruh ubah. Masdar khumasi tadi tu disuruh ubah kepada fi'il amr. Okey. Ikhtalik jadi. Okey, baik, alhamdulillah. Baik, terakhir kot saya fikir insya-Allah. Silakan soalan terakhir, siapa nak cuba? Okey, silakan. Okey, ya, silakan Anissa. Ma asal kalimat al-atiyah. Qaimun tu kepada qawimun. Yep. Lepas tu naya ifu tu naya yifu. Yep. Raqaun tu raqawun. Lepas tu awasilu tu wawasilu. Right. Betul, Ustaz? Alhamdulillah. Okey. Jadi bukan rokok, ini zarqa. Minta maaf, ada typo. Typo. Okey, baik. Ustaz. Jadi betul jawapannya, alhamdulillah. Baik, Ustaz. Qabla an nantahi, hal indaka ayun nasihah khususan di tulab STAM 2020 hadha sana, Ustaz? InsyaAllah, baik. Saya tak banyak nasihat je lah. Nasihat je semua satu saja. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasal. Ni kata-kata hikam. Apa dia? Kamu wajib bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguhlah. Jangan bermalas-malasan. Kerana apa? Orang yang bermalas-malasan, penyesalan itu adalah disebabkan dia bermalas-malasan. Di sini saya dah tulis dah. Bersungguh-sungguhlah, jangan bermalas-malasan kerana penyesalan itu datang akibat daripada orang yang suka bermalas-malasan. Dalam stam ini, saya minta tadi, pada awal saya sebut bersungguh-sungguh, tak boleh malas-malas. Bersungguh-sungguh hafal, bersungguh-sungguh dalam membuat rangkuman dan sebagainya, insya-Allah, dan juga latih tu. Insya-Allah. Okay. Ada sikit ucapan untuk ustaz tak? Wakil pelajar seorang. Salihuddin ke wakil pelajar untuk ucapan untuk ustaz? Apa perasaan ni nak exam ni? Ucapan saya untuk ustaz, terima kasih sebab dah banyak membantu kami dalam Badah Nusarah ni.
dan minta Ustaz mendoakan kejayaan kami ketika menjawab Nasraf dan mana-mana yang lain. InsyaAllah. Masya-Allah, barakallahu fiik. Okey Ustaz, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz atas penjelasan pada hari ini pada saya Ustaz. Dengan apa yang Ustaz sampaikan ni, insya-Allah mereka boleh dapat Mumtaz Sofi pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Boleh tak? Hidayah, Masyita, Nisa, Naura, Izaan, Salehuddin, mudah-mudahan semuanya berjaya dalam STM pada tahun ini. Dan saya nak ucapkan jutaan terima kasih atas anda semua menyertai kelas pada hari ini, dan terima kasih kepada Ustaz. Ada rezeki kita jumpa lagi Ustaz. Kita dah berada di akhir rancangan Road to Success STM 2020. Okey, boleh lambai sikit? Boleh lambai sikit? Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapa Qadamiyah Ari Najmi, calon STAM 2020, ingin mengucapkan selamat memiliki perusahaan STAM kepada semua calon-calon STAM seluruh negara. Semoga semua calon dapat menjawab soalan dengan tenang dan mudah pada hari peperiksaan nanti. InsyaAllah segala usaha dan pengorbanan selama ini akan membuahkan hasilnya nanti dengan keputusan yang cemerlang, yakni Mumtaz. Jangan lupa juga semasa memulakan peperiksaan nanti untuk berdoa dan berzikir. Najahan binti Mazlan mendoakan semoga semua warga Ma'had Al-Ummah, khususnya anak-anak yang akan menduduki peperiksaan, dikurniakan kesihatan yang baik. Pada anak-anak yang menduduki peperiksaan, semoga dapat menjawab soalan dengan tenang, dapat buat yang terbaik, cemerlang dan berjaya di dunia dan akhirat, insya-Allah. Amin. Didik TV KPM